Kejap. Assalamualaikum. Okey, jangan terkejut sebab saya seorang. Sementara kita tunggu ramai-ramai masuk live, sebenarnya saya sedang menanti Ustaz Ilyas. Dia telah pun sampai. Sebenarnya kesian Ustaz sebenarnya daripada RTM tadi live daripada pukul 7 hingga 8. Dan Alhamdulillah rezeki kita, beliau tetap cuba terbaik datang ke FG Walid untuk bersama dengan kita live pada hari ini untuk kongsikan tajuk kita iaitu Sempena Mahal Hijrah. So insyaAllah kejap lagi once Ustaz dah sampai, kita bolehlah menimba ilmu sebanyak yang boleh. Kalau you all ada apa-apa idea, boleh terus tanya tau. Okay, bila Ustaz rasa-rasanya nak tahu anything about Mahal Hijrah, mungkin ada yang terlupa. Macam saya pun ada banyak sangat benda yang saya lupa. Mungkin kita bolehlah sama-sama nak tanya. You all dekat belakang pun boleh tanya soalan tau. Okay, so apa-apa pun, semoga orang kata hari ini harap-harap semua dah baca doa tahun baru kan. Apa yang kita impikan, penghijraan yang kita nakkan, apa yang kita doakan, semoga Allah mabulkan semua hajat kita dan doa kita insyaAllah. Okey, Ustaz dah sampai. Kejap tau, Ustaz dah sampai. So bagilah Ustaz minum ke apa-apa dulu, dan kita akan terus live bersama dengan Ustaz dan juga suami saya Zafran Yusof. Okey, sementara tu kan nak tanya, ada tak apa-apa soalan yang you all nak tahu sangat, nak saya tanya pada Ustaz? Kalau you all ada any soalan, mungkin boleh type sekarang. Saya simpan soalan ni, kejap lagi saya boleh tanya Ustaz. Okay. Dan satu lagi, live ni kejap lagi saya akan tanyakan beberapa soalan untuk memberikan hadiah istimewa untuk anda, iaitu hadiah daripada FG Walid. Dan juga hari ni kita ada hadiah spa kit daripada Tanah Merah. Sebenarnya kita ada 3 set tau spa kit ni. So spa kit ni sebenarnya berharga RM155 satu set. Jadi kita ada 3 set untuk diberikan secara percuma. So kalau you all nak, orang kata percuma, so jawab pun bukannya keluar modal kan. Hanya perlu type saja. Saya akan bagi soalan yang senang supaya anda boleh menang hadiah yang kita sediakan pada hari ini. Okay, apa ni? Salam Kak Poja, salam awal Muharram, FG Walid Putrajaya, Putra Rejab dan semua yang bagi salam. Assalamualaikum, salam Mahal Hijrah. Okay, yang nak kata nak ni spa kit ni, nanti tunggu soalan dia. Okay, Ustaz dah sedia dah? Ustaz tengah makan okay. Sementara kita tunggu Ustaz, kita mungkin bolehlah borak-borak, sembang-sembang kosong. Okay, cuba with siapa ejen FG Walid? Partner ke? Ejen ke? You all wave kat I nak tengok ramai tak tengok. Sementara kita tunggu tetamu istimewa kita, I nak tahu juga ramai ke tak. Just wave to me. Berapa ramai? Thank you Laici, LVWKL. Amin. InsyaAllah doakan FG Walid terus berjaya. Alhamdulillah. Yeay. Hai FG Walid. Okay, masih belum lagi saya nampak apa-apa soalan. Mungkin you all nak tunggu juga Ustaz bagi penerangan sikit kan. Okay, tak apa, don't worry. Kita bagi Ustaz ambil nafas dulu, minum dulu. Saya pun rasa terharu sangat tahu sebenarnya bila dapat Ustaz Ilyas pada hari ini. Beliau sanggup daripada live RTM terus datang ke sini. Rasa terharu dan Alhamdulillah ini adalah rezeki untuk kita sama-sama live pada malam ni tau. Hey, hai, ramai yang wave. Hello. Okay, kalau Ustaz ready bolehlah kot. Kalau Ustaz ready. Wow, Rafael bukan main lagi. Kelak I wave kat you. Semoga Aiman Ramli, semoga bisnes Zatin terus berjaya. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih atas doa. Sempena Mahal Hijrah ni, saya pun doakan segala impian kita, doa kita, apa yang kita ingatkan, kita inginkan, hajat kita semua dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, daripada Nur Shah.
Salam Datin, saya ada masuk kontes 29 Julai tapi masih belum dapat hadiahnya. Mungkin belum ada rezeki saya. Oh ya ke? Okey, Nur Aisyah, kalau nama awak, end of the live, kita akan sebut nama-nama pemenang tau. So, pemenang yang dah menang, kalau nama yang kita orang sebut nanti, kalau dah pernah sebut nama anda, jika tak dapat lagi hadiah, tolong DM balik FG Walid sebab kita DM semua pemenang. Takut tak dapat respon. Jadi kalau boleh DM balik, okey? Boleh tak FG Walid pinkan dekat punya live tu FG Walid punya IG ataupun phone number untuk siapa yang nak beli ke? Okey. Kai K Fiza, mana nak dapat FG Walid kat area KK? Okey, untuk anda yang sementara kita menunggu ni, bolehlah saya nak jawab. Kepada anda yang ingin membeli FG Walid, satu lagi cara adalah anda boleh pergi ke IG FG Walid Locator. LOCATER, FG Walid Locator. So anda akan jumpa semua tempat-tempat dekat situ, insya-Allah. So anda boleh beli je terus. Okey, pada yang baru masuk, mungkin anda tertanya-tanya, kenapa saya seorang? Kata dengan Ustaz Ilyas. Ustaz Ilyas actually baru je sampai sebab boleh daripada RTM tadi. Jadi bagi sedikit masa untuk Ustaz tarik nafas sebelum terus sambung pada live. Anak Ustaz, mi sini kita tunjuk. Anak Ustaz Ilyas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Comel mak ni. Hello, say hello. Assalamualaikum. Ayah saya tengah makan. Bukan Alamak Ustaz, minta maaf curi anak Ustaz je. Patut cari tak jumpa. Okey, alhamdulillah Ustaz pun dah ada kat sini. Jom. Awak nak duduk sini ke? Nak duduk sini? Oh, tak nak. Okey, bye. Okey. Ustaz dah masuk sekarang ke Ustaz? Okey, itulah dia. Ustaz dah ada kat sini. InsyaAllah sikit lagi kita akan sama-sama. Okey, alhamdulillah, terima kasih atas semua doa-doa anda. Semoga mudah-mudahan. Okey, sekali lagi yang baru masuk, jika anda ada apa-apa soalan tentang mahal hijrah, anda boleh siap-siap type sekarang. Once Ustaz dah masuk, kita mungkin boleh terus tanyakan soalan, kita boleh sembang-sembang. Maaf sebab delay sikit, sebab Ustaz kan baru habis live kan, jadi dia nak ambil masa sikit. Okay, before that, saya nak tanya kepada anda kat luar sana. Okay, mungkin saya bagi soalan sekarang. Mana tahu kita jumpa pemenang. Okay, mana tahu kita jumpa pemenang nanti. Saya akan bagi tahu di penghujung live nanti. I tanya satu soalan dulu lah kot kan, supaya sementara kita tunggu-tunggu, kita bolehlah bagi hadiah yang istimewa. Satu soalan. Nak soalan senang ke susah? Cuba you all jawab. Rafil, banyaknya tanya soalan. Apa azam baru ya? Sekejap lagi saya jawab. Okey. Siapa nak soalan? Okey, soalan saya, saya nak tanya berkenaan dengan FG Walid. Okey, pemenang ini anda layak untuk menerima hadiah spa kit daripada Tanah Merah dan juga daripada FG Walid. Okey, soalan pertama adalah jeng. Soalan pertama, kita nak tanya soalan apa? Okey, soalan pertama adalah apa Soalan pertama, saya nak tanya produk manakah, okey, produk yang mana satu daripada FG Walid, produk, sebab kita ada banyak kategori kan, produk yang mana FG Walid mempunyai lebih daripada 90% business. Maknanya ada 90%, lebih daripada 90% sebenarnya, lebih daripada 90% sarang burung sahaja. Yang mana satu? Siapa boleh jawab? Cepat. Ejen tahu, tapi ejen jangan jawab, okey? Jangan jawab, bagi peluang ke orang lain. Okey, cepat.
Okey. Produk mana? Produk mana mempunyai lebih daripada 90% sarang burung FG Walid? Sebenarnya dia adalah jenis yang kita makan tau. Satu sudu pagi, satu sudu malam. Siapa yang dapat jawab, anda akan membawa pulang hadiah istimewa daripada Tanah Merah dan juga FG Walid. Okey, saya nak kongsikan jugalah satu benda. Sebenarnya kan Tanah Merah ada kongsikan pada saya, mereka membuat satu program Kita Semula. Okey, Kita Semula ini mereka sediakan untuk anda boleh hantar balik barang-barang yang dah pakai habis tu untuk dipulangkan dan dapat diskaun. Tu yang paling best tu. Sebab dia ada 3 tempat yang anda boleh pergi, macam Sunway Pyramid, Garden, dan satu lagi kat mana tadi? Syahid? Starling Mall. Starling Mall, Garden dan juga Sunway Pyramid. So anda bolehlah nak pergi pulangkan balik produk-produk yang anda dah pakai kan. Lepas tu anda boleh dapatkan diskaun. Kalau macam dia tengok juga berapa produk yang dah pakai tu anda pulangkan balik. Contohnya bekas dia lah, berapa bekas yang anda pulangkan balik. Dia bermula daripada 15%, ada 25% dan seterusnya. Jadi anda boleh dapat banyak diskaun. Jadi jangan ketinggalan untuk rebut peluang-peluang yang ada. Okey, selain daripada tu, saya rasa mesti ramai dah macam, mana ustaz ni? Mana ustaz? Ustaz dah ready? Oh, ustaz makan. Okey. Ustaz tengah makan. Tunggu kejap. Ustaz tengah makan. Kejap. Ustaz tak ada panggil imam. Imam? Assalamualaikum. Mari masuk. Okey. Waalaikumsalam. Duduk rumah. Waalaikumsalam semua. Okey. Saya tak tahu ada pemenang ke? Soalan saya tadi, produk FG Walid yang manakah mempunyai peratus sarang burung yang lebih daripada 90%? Sebab ramai sangat orang tahu, kadang-kadang suka tanya saya soalan macam ni. Ustaz Gaus, sarang burung you berapa persen? Sebenarnya kalau nak tahu, kita ada lebih daripada 90%. Itu terpulang pada anda nak produk yang mana. Okey, kita bukan nak cerita pasal sarang FG Walid. Sebab actually FG Walid kita cuma nak memberikan hadiah saja. So saya nak jawab pada soalan Rafael tadi. Dia tanya apa azam saya dan juga azam untuk FG Walid. Okey, azam saya sempena mahal hijrah, alhamdulillah sempatlah saya berdoa bersama-sama dengan suami saya tadi sebelum maghrib dan juga selepas maghrib. Doa dia seperti biasalah, semoga saya terus istiqamah, terus menjadi hamba Allah yang baik di dunia dan akhirat, menjadi anak yang baik, isteri yang baik, ibu yang baik. Dah tentunya kita sebagai manusia, kita impikan semua kebaikan. Dan kita, yang paling penting, kita kena terus istiqamah. Itu yang paling orang kata, kadang-kadang yelah gagal jugalah kan. Kadang-kadang kita ada jugalah macam nak terkandas sikit. Tapi semoga kita terus istiqamah. Saya harap tahun baru ni juga memberi banyak erti yang orang kata erti yang lebih bermakna. Ialah bila dah jadi seorang ibu ni, tanggungjawab dah lain, ada keluarga, apa orang kata, ada tanggungjawab dengan keluarga suami, ada tanggungjawab dengan keluarga saya sendiri, ada tanggungjawab dengan keluarga kecil saya lagi. So banyak tanggungjawab. Semoga saya terus menjadi insan yang baik. Apa yang buruk tu Allah maafkan. Semoga Allah sentiasa merahmati segala amalan saya dan juga memberikan saya petunjuk yang lebih baik untuk menjadi insan yang baik. Sebenarnya itulah sebenarnya azam saya. Saya cuma nak jadi manusia yang baik. Apa lagi yang kita nakkan dalam dunia ni? Betul tak? Okey, amin, amin. Semoga, amin. Ramai sangat orang yang Petronas Telaga 3. Terima kasih. Amin. Saya pun doakan kepada anda semua kat luar sana, kepada partner FG Walid, kepada ejen-ejen FG Walid, akan nak doakan semoga kita terus sukses sama-sama tau. Okey, insya-Allah semoga tahun baru ni memberi erti yang lebih bermakna dan kita terus sukses. Okey, kita dapat buat yang terbaik, insya-Allah kita sama-sama orang kata berjaya di dunia dan akhirat. Amin. 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 Okay, those yang baru masuk live, jangan terkejut mana ustaz ke apa. Kejap lagi Ustaz Ilyas akan masuk sebab beliau baru je habis live tadi dekat RTM.
dan baru sampai. Okay, saya terpaksa ulang lagi sebab mungkin ada yang baru masuk live, ada yang baru keluar kan. So jadi takut you all macam tertanya-tanya kenapa I seorang. Okay, Datin, kita ada pemenang. Dah ada pemenang? Nombor 1. Nak bagi pemenang, simpan dulu. Simpan ya. Simpan dulu. Okay, kita dah ada pemenang. Wah, bertuah nyawa. Soalan dah lah senang. Dapat pula hadiah yang cukup berharga pada hari ini. Okay, so pemenang saya akan umumkan sebelum saya end live nanti. Jangan risau pada yang tak menang. Macam dah tahu je kan, menang tak menang, mana tahu, jawab lagi. Anda akan memenangi hadiah daripada Tanah Merah, iaitu spa kit. Spa kit ni best tau sebenarnya. Okay, tengok ada sabun mandi, lepas tu ada sabun muka. Okay, kejap saya tunjuk apa yang ada. Ini herbal wash, ada 2 lagi. Lepas tu apa lagi ni adalah herbal massage oil. Ya Allah, sebenarnya kan kat sini je pun bau dia sedapnya. Masya Allah, sedap sangat bau dia. Rasa tenang, rasa relax. Okay, ini adalah scrub. Scrub ni adalah Himalayan rock salt. Itu garam tau sebenarnya. So ini adalah untuk kita Ini adalah untuk scrub. So sebenarnya banyak yang anda akan dapat jika anda bertuah pada hari ini. Kalau boleh jawab soalan-soalan, saya akan bagi soalan yang senang supaya kita sama-sama dapat kongsi rezeki. Alhamdulillah, malam ni Tanah Merah sponsor untuk live ni supaya kita dapat kongsikan rezeki. So insyaAllah every week saya akan cubalah dapatkan produk-produk yang menarik untuk diberikan kepada anda. Bukan jualik saja tau, saya ada banyak lagi produk-produk yang menanti anda. Mana tahu satu hari nanti, alamak Ustaz dah sampai. Okay, satu hari nanti ada hadiah yang lagi gempak-gempak ke kan, kita tak tahu. InsyaAllah selagi saya mampu. Alamak kejap, Ustaz dah sampai. Macam mana ni? Tolonglah saya. Okay, kita letak. Kamu gelabah dah keluar. Assalamualaikum Ustaz. Maaf. Tak apa Ustaz. Ya Allah Ustaz. Dah lah Ustaz datang daripada live RTM sampai kat sini. Ya Allah Ustaz, itu pun saya dah bersyukur dah Ustaz. InsyaAllah. Sekejap. Okay. Okay, Ustaz dah ada kat depan. Tunggu masa je nak masuk. InsyaAllah. Jom. Sikit lagi. Silakan. Ini dia. Persilakan. Oh, ini bukan Ustaz. Belum Ustaz lagi Kita doakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Okay, soalan seterusnya. Sampai siapakah skandal di sebelah saya? Tak ada batu. Kata itu tak ada hadiah. Itu tak ada hadiah. ke bekas tunang. Boleh lah. Ke ex-boyfriend. Amboi. Okay. Tapi apa pun, doakan kami sentiasa semoga sentiasa dirahmati Allah dan juga berkalan sehingga akhir hayat. Amin. InsyaAllah. Tahun baru ni kan, merajuk-merajuk pun kena baik dengan suami tau. Saya ni buat gaduh dengan suami. Buku lama kita tutup. Betul. Cuba Kita tutup. nak cakap. Tutup. Saya dengan suami saya ni memang tutup. kerap gaduh. Tapi gaduh tu adalah benda yang adat lah kan. Tapi dah tahun baru ni kena baik-baik lah. Sebab kita nak buka buku kita buku dengan dengan orang kata bersih kan. Dia bergaduh ni. Sesuci baju kita hari ni. Alhamdulillah. I minta dia pakai putih. Cakap hari ni I nak pakai putih. Dia bergaduh ni boleh jadi dua jenis gaduh. Kita nak cerita pasal gaduh ke nak cerita pasal apa? Gaduh ke arah keburukan, gaduh ke arah kebaikan. Kita ni banyak gaduh ke arah kebaikan sebenarnya. Amin, syukurlah kalau dah gaduh. Dia gaduh. You baca tak I punya story tadi? Yang mana? Yang story tadi tu lah. Cuba you quotekan balik. Story yang If you married with the wrong person, dia okay. macam COVID lah. Every day ada new cases. Macam tu. Kalau siapa yang tak faham, kejap lagi you all kena tengok story I. Apa yang I upload. Itu sebenarnya datang daripada dia. Dia nak kata I ni new cases ke apa sekarang? Tak. Itu nak mengatakan bahawanya tak ada kes. Tak ada kes. Tak ada kes. Jarang kita kes zero. Tak
adalah. Okey, Ustaz ni. Ustaz, biasa Ustaz dia ramai anak hari ni. Jadi Ha. Ustaz kena selesaikan anak-anak dulu. Sebaik anak ramai. Kalau isteri Ustaz rasa isteri seorang lagi. Buat masa ni. Alhamdulillah. Janganlah. You suka kalau ustaz-ustaz isteri 2 lah, 3 lah. You nak apa? Ustaz semua kena kahwin 4, 5, 6 ke? Tak betul semua. Salah. Tak. You jangan. Mahal hijrah ni anak jadi baik tau. InsyaAllah. I doakan sayang semoga Amin. hijrah ni bukan sekadar hijrah tahun saja tapi juga penghijrahan terhadap diri kita juga ya. InsyaAllah. Okay. Penghijrahan kita kepada Itulah soalan lebih dia. baik. Kepada apa itulah soalan dia. Okay, kita dah ada pemenang sebenarnya. Kita ada 3 tau set daripada Tanah Merah. Okay. 3 set ni berharga, satu set berharga RM155. Wow. Plus paket. Okay. So at the same time diorang juga kita akan bagi FG wallet random lah. Tak tahu kita akan bagi apa, tapi randomly kita akan bagi hadiah Paket juga. ni untuk lelaki je ke untuk perempuan je? Laki Macam mana? perempuan semua boleh. Okay. You tahu tak ada massage oil, I boleh massage you. Itu lebih baik. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya setiap apa yang isteri buat pada suami ni sebenarnya adalah satu ibadah. Amin. Urut ibadah, mandikan ibadah. Sama lah kalau you Buat ibadah. nasib baik hari ni bukan malam Jumaat. Belum. Cik Abang. Tapi kalau malam ni setiap malam jadikan malam Jumaat jugalah satu ibadah. Ini semua sejak ada benda ni kan. Hari-hari malam Jumaat ni jadi macam ni. Betul. tapi semua tu adalah satu ibadah. Okey. Jadi Ustaz Ila dah sampai dah? Dah. Assalamualaikum Tamu terhormat. warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik. Ni apa ni malam Jumaat lah, apa ni awal tahun baru lah, gaduh lah apa ni. Allah, tak ada. Tapi yang ajaibnya, kita duduk. Oh, boleh duduk lah. Oh. Tapi yang ajaibnya, Ya. tadi saya tengok Ustaz ni dalam TV. Sempat kami rekod masuk kat story. Saya ke? Yang tadi. Ya ke? Ustaz ni popular sangat. Zul Arifin lah. Allah. Alhamdulillah. Ustaz, saya rasa Ya, saya. Tak, sebelum kita startkan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sebab Alhamdulillah. tadi sebenarnya saya tengok Ustaz dekat RTM. kongsikan tentang mahal hijrah. Ya, betul. Lepas tu Ustaz sanggup Abil live tegur datang sini, kesian Ustaz baru nak makan apa semua, saya rush. Demi Datuk dan Datin. Sama sikit lagu tu? Tak boleh. Tak Ustaz, itulah saya dah rezeki bukan kami je, untuk orang yang menonton kami. Ya, apa khabar semua? Alhamdulillah. Semoga dirahmati Allah. Selamat Al-Hijrah 1442 Hijrah bersama dengan kami. Alhamdulillah ya. Ustaz. Okey. Apapun kami sangat terharu kan sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz kerana Alhamdulillah. sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih. InsyaAllah. FG Walid juga jemput saya kan. Sampin lama Sampin. dah lama tak pakai sampin tau. Sebab bawa wan, Oh, bawa dia wan. yakin bahawa Tengok. ini majlis yang benar. Yakin. Jadi sampin pun tak ada masalah. Ada Isteri Ustaz pun ada Ya. di belakang tabir ni Ya, memerhatikan setiap kata-kata dan pergerakan Ustaz. Ya benar. Alhamdulillah. Ustaz, apa ni? Ya. Saya nak tanya Ustaz satu Okey, je sebelum okey. kita pergi deep kan. Okey. Kenapa tajuk dia macam mahal hijrah yang dilupakan. Dia sebenarnya saya macam takut nak type tadi. Betul. Dia Rasa dalam takut. hidup ni, dia ada banyak benda kita selalu lupa tau. So kita selalu lalai. Sebab manusia pun maksudnya kita dah mula dah maksudnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz tak pergi salam Ustaz akhir zaman ya? Sejak berkenalan dengan Datuk Zah ni. Tu saya jadi begitu ni. Ustaz salahkan saya sekarang ni. Okey. Dia sebenarnya awal Muharram yang dilupakan. Dia sebenarnya kalau nak diikutkan sambutan Ma'al Hijrah ni, dia benda nak kata baru tak baru pun dia sekitar tahun 1987. Diperkenalkan oleh Yang Bahagia Datuk Yusof Noor, yang mana dia mencadangkan supaya sambutan Ma'al Hijrah ni diwujudkan supaya kita ni semua umat Islam khususnya tidak lalai, tidak lupa. Kan ada orang dia tak tahu, kata dah masuk apa ni tahun baru, kalender baru dah awal Muharram kan. Dia kalau dia sebelum sambutan Ma'al Hijrah ni, dia dulu dia lebih dikenali sebagai sambutan awal Muharram. Kalau kan kalau macam di kampung-kampung orang buat macam majlis tahlil, majlis doa selamat sempena awal Muharram. Betul. Dia Ma'al Hijrah ni baru lagi lah, tapi tak apalah, mungkin saya akan kongsikan malam ni insya-Allah semua penonton-penonton dan juga rakan-rakan kita FG Walid semua tentang kelebihan yang ada dalam bulan yang sedang kita bawa ni, bulan Muharram. Muharram. Ya. Jadi pada tahun 1987 baru diperkenalkan. Waktu saya tak lahir, kami tak lahir lagi. Betul. Ha. Tapi betul lah Ustaz. Maknanya akulah yang tua di sini. Sebenarnya Okey, kan ya. Ustaz, saya
cerita daripada pandangan fact yang berlaku di mata sebenar lah. Okey. Macam contohnya memang bila ustaz bagi tajuk awal Muharram yang dilupakan ni, saya terus teringat apa tahu ustaz, masya-Allah tergolnya lah kita ni. Kita ingat Merdeka Day je bila masuk Ogos. Kan? Betul. Betul. Bila masuk Ogos kan semua dah sibuk nak buat promo Merdeka Day. Saya tengok ramai pun bukan salah. Saya just bagi tahu itulah hakikatnya kita kena terima. Kan. Dah sibuk dah dengan promosi Merdeka Day apa semua, padahal awal Muharram dulu. Baru Merdeka betul. Day kalau betul-betul menghayati, kalau kita tengok kalender awal Muharram, Merdeka lambat lagi 10 hari lebih lagi. Betul. Maknanya sambutan awal Muharram ni dia merupakan kalender pertama kita orang Islam. Dia sebabkan kita dah Islam, kita ada 12 bulan semuanya. 12 bulan tu kalau setengah tempat kita tanya, minta tuan-tuan tolong sebutkan bulan-bulan Islam. Ramai yang sebut Ramadan, lagi Syawal, lagi Ramadan, lepas tu Syawal. Dia Ramadan, Syawal paling lapar dengan paling kenyang. Rejab tu paling kuat lah tu sebab ayah dia bin Rejab. Kalau bukan kerana bapak nama Rejab, dia pun tak ingat. Syawal pun ada cerita Piramli. Syawal Muharram. Muncullah Piramli buat inisiatif kan, supaya orang kita ingat. Saya share sikit ya. Bulan-bulan Islam tu ada 12 kesemuanya, dan antara bulan-bulan tersebut saya kalau sebut biasa saja kadang tak apa ingat, dia kena nyanyi sikit. Boleh ya? Boleh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'aidah, Zulhijjah. Jangan Zul Arifin pula. Ya. Tengok Zul Arifin malam ni. Jadi 12 bulan. So Zulhijjah tu adalah bulan yang terakhir. Kalau kita kalender biasa kita Disember lah. Betul. So Sayyidina Umar kata kenapa nak dijadikan bulan Muharram tu sebagai permulaan kalender Islam, sebab Zulhijjah kan orang pergi buat haji. Walaupun tahun ni ditangguhkan ibadah haji bagi kita orang Malaysia, tapi kebiasaan setiap tahun Zulhijjah ni orang buat haji. So bila orang balik pada haji kan biasanya hatinya bersih, murni, suci, muhasabah semua. So sangat cantik dengan hati bersih semua, masuk tahun baru. Semangat baru. InsyaAllah kan. Betul. Okey, faham. Ustaz, sedap Ustaz nyanyi kan? Oh, Ustaz jangan. Ustaz Kalau nak Ada orang kata kalau tak nyanyi lagi sedap. Okey, nak tanya Tapi bila Ustaz. menyanyi ni pun salah satu cara lah kan, dapat nak Betul, mengingatkan. Senang nak betul, ingat. betul. Lepas tu nak Ustaz, saya rasa Ustaz pun tak adalah orang kata senior sangat mengikut umur lah. Sebenarnya Ustaz pun masih muda lagi. Sebenarnya Ustaz bismillah. masih muda. Alhamdulillah, Tapi syukur. ilmu Ustaz tu yang Setelah sebenarnya 4 botol saya minum, alhamdulillah. terus Ustaz. Ya, look young and feel young. Always feel young. Alhamdulillah. Sejak bila aku And lawan. then Ustaz nak tanya lah, kita sebagai Ustaz. Oh, alhamdulillah. Sejuk. Sejuk lagi. Tapi Ustaz memang suka letak dekat pipi ya. Tak tahu pasal apa. Gambar Ustaz semua letak kat Letak dekat pipi pipi. Ustaz. Sejuk. Itu. Apa rahsia tu Ustaz letak kat pipi? Maknanya sebenarnya? sebelum Terima kasih. minum, kita feel dulu. Dia bagi air. Oh gitu. sejuk. Terima kasih. Roti lah dia orang bagi air tumpah kan. Ali. Apa air tumpah Ali? Tak suruh nak bagi, Okey. suruh you bagi dekat air lah tu. Oh, okey. Okey. Ustaz sambil-sambil tu kan Ustaz kan. Okey. Saya nak tanya Ustaz lah. Silakan. Kita ni, saya bukan kita lah, saya ni pun macam kadang-kadang kita dah terlupa lah sejarah-sejarah ni, sejarah pasal macam mana penghijraan, apa hari mahal hijrah ni. Okey. Mungkin Ustaz boleh Kongsikan kembali kembali supaya kita lebih tahu. Sebab bagi saya kan Ustaz kan, penghayatan. penghayatan ni sangat penting. Selepas saya pergi, masa saya nak pergi haji dulu kan Ustaz, saya baru tersedar masa tu saya diduga kan dengan pelbagai ujian. Masa tu saya rasa macam nasib baiklah saya masa tu bersungguh-sungguh nak tahu sejarah particular yang day yang saya nak pergi ke haji ni, kenapa nak ambil tahu. Sebab tu saya jadi kuat, saya boleh tinggalkan anak yang sakit tu kerana saya faham sejarah tu. Sebab tu saya sekarang ni saya rasa saya perlukan ilmu untuk faham mahal hijrah ni pula. Kenapa kita kena perlu menghayati, kenapa macam mana sejarah dia. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Yang dilupakan. Betul. Dia peristiwa hijrah ni kalau nak diikutkan sejarah,
dia berlaku pada bulan Safar. Dia berlaku bulan Safar, yang mana Nabi Muhammad SAW masa tu dan umat Islam semua ditekan, ditindas yang amat berat, diboykot semua, dan akhirnya Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk berpindah atau berhijrah pergi ke Madinah. Tapi yang sayunya, Nabi masa mula-mula nak berhijrah ke Madinah, Nabi berjalan, bergerak, berkali-kali Nabi bertoleh ke belakang ke Mekah. Dan Nabi mengungkapkan bahawa, wahai Mekah, engkau sangat kusayang. Kalau bukan kerana Allah Ta'ala punya perintah, aku akan tetap duduk padamu di Mekah, tak ke mana-mana. Ni kerana Allah punya perintah. Maknanya cinta pada tanah tumpah, tanah darah airku ni. Tu Nabi. Maknanya kalau orang kata Nabi ni seorang yang sangat cintakan tanah air, ya jawapannya. Toleh ke belakang. Tapi Allah punya perintah, kita kena dahulukan dulu. Maka pergilah Nabi pun. Dan bergeraknya Nabi tu pula dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kisah hijrah ni, Datuk Datin, kita akan nampak beberapa watak-watak penting. Rupanya dalam setiap siri kejayaan kita, it's not about me, it's about we. Tu dia ya. Dia cakap orang putih tu, tu tanda-tanda tahun baru lah. Semangat baru. Jadi apa tu, setiap siri kejayaan. Maknanya kalau kita lihat dalam peristiwa hijrah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai pembantu Nabi. Kemudian Asma binti Abu Bakar sebagai orang yang membawa makanan, ration untuk Nabi dan ayahandanya. Kemudian siapa lagi? Abdullah sebagai spy, mata-mata, mata telinga untuk Nabi. Kok ada orang merancang, ada orang duk cakap-cakap, duk kutuk dalam Facebook apa. Dia jadi mata-mata telinga untuk Nabi. Dan maknanya hijrah ini, sebab tu ma'al tu bahasa Arab, Melayunya bersama. Maknanya hijrah ni dia mesti berlaku dalam bentuk together. Maknanya togetherness. Yes, togetherness. Dia mesti bersama. Hatta kita sendiri pun, rakan-rakan kita FG Walid sekalipun takkan maju kalau sekiranya tanpa sokongan. Saya dapat idea. Saya dah idea lepas ni, sebab saya ada tagline sama-sama. Saya rasa lepas ni saya nak letak mahal FG Walid. Bersama FG Walid. Mahal. Tolong take note guys. Ya, mahal FG Walid. Betul. Okey, lagi satu yang tahu. Okey, so maknanya hatta kita punya live malam ni pun takkan ada ertinya tanpa sokongan daripada kawan-kawan. Di belakang tabir ni ramai ni. Ramai. Alhamdulillah. Dan siapa saya hari ni pun adalah kerana ibunda saya, ayahanda saya, cikgu saya, guru-guru dan juga semua yang ada di sekeliling saya. Life is not about me, life is about we. So, maknanya hijrah mengajar kita mesti bersama. Susah senang bersama, pahit getir hidup dan pengorbanan. Cukup ya, bukan suka kemauan. Jadi maknanya perjalanan Nabi tu, dan menariknya kalau tengok dari sudut peta, perjalanan Nabi daripada Mekah ke Madinah, Nabi singgah dekat Gua Sur. Gua Sur ni kalau tengok Google Map, kalau rajin lah Google Map ni, Nabi nak ke Madinah, Mekah atas, Madinah bawah. Tapi Gua Sur tu dia terletak di belakang. Tu yang belakang. Kedudukannya di belakang. Maknanya macam ni. Di atas. Kita ni dalam hidup ni, kalau nak berjalan, nak musafir ke mana pun, nak singgah, biarlah persinggahan yang on the way. Betul. Yang dalam perjalanan. Tak, Nabi patah balik ke belakang. Seolah-olah nak umpamakan nak pergi ke Johor, nak pergi ke Johor, pergi ke Perak. Singgah ke Perak. Begitu. Pasal apa pula? Singgahlah di Negeri Sembilan ke, di Melaka ke apa. Tak, ke belakang. Dia ada ceritanya. Rupanya kenapa Nabi bertindak demikian? Ingat, setiap tindakan Nabi ni semua wahyu dari Allah. Dan rupanya perjalanan Nabi ni dikelilingi mara bahaya. Bukanlah perjalanan yang suka-suka relax, jalan cari makan angin semua. Tidak. Nabi ni kelilingnya banyak musuh. Dan perjalanan daripada Mekah ke Madinah, normal punya perjalanan unta, bukan kereta atau Toyota. Tapi perjalanan standard unta 10 hari. 498 km standard perjalanan 10 hari. Tapi kenapa Nabi ambil masa sampai 25 hari baru sampai Madinah? Sebab apa? Nabi nak mengajar dalam hidup bertenang-tenang, berstrategi untuk mencetak gol kemenangan. Tu dia. Kalau bola lah. Maknanya kau nak berjaya, kau jangan kalut. Allah Ta'ala boleh buat dunia ini kun fayakun. Kun, dah siap. Tapi kenapa Allah cipta dalam masa 7 hari? Allah nak bagi tahu, you mesti sistem.
satu, you akan berjaya. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Jadi jumlah perjalanan Nabi daripada Mekah ke Kota Madinah selama 25 hari. 25 hari. 25 Kurang hari. lebih. Itu Menaiki bekas unta. sejarah. Menaiki unta. Jadi jumlah tu perjalanan pun jadi bertambah lah. Jadi bertambah lah sebab Kalau patah nak balik dulu. ada ke patah balik belakang, kemudian singgah, kemudian ke Quba pula, daripada Quba masuk ke Madinah, Madinah masuk ke Quba pula. Tu adalah kisahnya. Tapi perjalanan yang panjang tu bila kita dikaji semula, kita tengok ini semua ada hikmah dia. Maknanya Nabi nak ajar kita ni dalam hidup ni mesti ada perancangan. Memang kau hebat. Maknanya kalau bahasa mudahnya Nabi dia dibantu seringnya malaikat duk tolong semua selalu kan. Tapi kenapa Nabi nak ajar kita mesti ada susah di situ. Nabi kan dulu pernah naik buruk kan, Isra Mi'raj kan. betul. So kalau fikirkan logik kita, bahasa nakal kita, panggillah balik buruk tu datang. Betul. Kan mana Naik buruk datang. Kalau Dragon Ball tu awan guling lah. Awan guling datang balik lah. Marilah kita naik Dragon balik Ball. dulu kan. Dulu dah pernah datang, so datanglah balik kan. Betul. Tidak, Allah nak mengajarkan dalam hidup ni bukan semua keadaan kau kena dibantu. Ada ketikanya kau sendiri kena buat sendiri, hands on. Kau sendiri kena buat benda tu, baru kau akan kecapi kejayaan. Dan juga dengan setiap apa yang berlaku itu, di sebaliknya mesti ada pengajaran untuk kita dan juga cara bagaimana kita untuk menghadapi dalam masa-masa akan datang semua tu Ya, kan. betul. Semua dah cantik dah Allah dah aturkan. Dah atur. Dan tadi ada satu soalan ke? Apa tadi? Ada soalan untuk Ustaz Niat. Ya. Ustaz Niat, sorry. Ya. Ya. Dia kata jom nak lebih hayati lagi untuk awal Muharram ni. Apa yang perlu kita buat? Boleh. Tak cukup feel. Dia kata dah dengar, dah Sebab hari faham ni kita. memang saya kalau boleh, sebab saya kan selalu banyak cakap kan. Hari ni saya nak ustaz je cakap. Bukan ustaz. Sebab nak belajar ilmu ni Segan kita lah. Sambil-sambil kena semua. berguru Ya, kan. ya, ya, Jadi ya. saya pun kadang-kadang macam rasa rugi kalau kita bersembang hal lain. Yalah. Boleh, kalau kita tak tanya soalan pun, kalau ustaz rasa ni patut kita semua kena tahu. Patut anak-anak muda kat luar kena tahu. Ustaz tolonglah kongsikan kepada Boleh. kita. Mungkin kita punya soalan balik-balik benda yang sama, tapi mungkin ada benda Di yang luar. kita patut kena tahu. Boleh. Okey. So alhamdulillah para penonton, kita pada kali ini saya sangat bertuah lah berada di office ataupun di pejabat FG Walid ini. Silakan. Sedap, sejuk tekak dia minum. Sagi kita minum. Dia sebenarnya yang paling penting sekali dalam bulan Muharram ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Nabi kata sebagus-bagus puasa selepas puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Apakah bulan Allah? Ni bagus ni. Kalau mungkin boleh buat soalan ke apa kan? Bulan Allah itu apa? Syahrullah. Bulan Allah itu ialah Al-Muharram. Maknanya bulan Muharram. Bulan Muharram ni adalah digelar sebagai bulan Allah. Dan yang menyebutnya itu adalah Nabi sendiri, bukan Ustaz Ilyas ni, tidak. Nabi sendiri sebut bulan Allah itu adalah bulan Muharram. Dan kalau kita tengok setiap bulan-bulan Islam ni dia ada keistimewaan dia yang tersendirilah. Sebagai contoh, kalau kita paling famous sekali Ramadan. Ramadan hebatnya dia kerana ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ataupun kebiasaannya pemburuannya bermula pada 10 malam terakhir. Yang keduanya bulan yang hebat juga iaitu bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah kemuliaannya bermula daripada 1 Zulhijjah sampailah 13 Zulhijjah. Itu dia punya kemuliaan dia. Dan bulan Muharram kemuliaannya pada bila? Tarikhnya bila? Iaitu pada 10 Muharram. 10 Muharram. Hari ni kira malam ni kira dah 1 Muharram dah. 1 Muharram. Maknanya 10 Muharram nanti ni merupakan satu detik yang sangat penting bagi kita orang Islam. Dia ada satu cerita menarik. Dulu Nabi Muhammad SAW, masa Nabi sampai dekat sampai di Madinah, Nabi tengok orang Yahudi ramai berpuasa. Bila? Pada 10 Muharram. So Nabi tanya pada mereka ni, "Mahaza, apa kalian ni puasa ni?" Mesti ada tema, ada sebab kenapa berpuasa. So Nabi tanya, "Why? Kenapa? What is the because?" Gitu ya. So the because is kenapa you all semua puasa pada tarikh ini 10 Muharram? Kata mereka, "Haza yaumun saleh." Ini hari banyak ini hari banyak kemuliaan. Ini hari banyak orang kata apa, peristiwa yang sangat-sangat diingati sepanjang zaman. Banyak ceritanya. Antara lain peristiwa di mana Nabi Ibrahim selamat daripada dibakar Namrud. Itu pun berlaku 10 Muharram mengikut riwayat.
kemudian Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan dalam perut ikan nun, ikan besar tu pun diselamatkan Allah pada 10 Muharram. Kemudian Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel daripada cengkaman Firaun. Firaun ni dulu dia jadikan puak-puak Bani Israel Yahudi ni semua sebagai hamba tau. Hamba. Dan jadi hamba tu selama 210 tahun. Firaun ni dia keturunan Qibti. Ni puak-puak kasar kalau pergi Mesir kan, dengan kisah dia kan macam-macam kan. Dia orang jadikan Bani Israel ni sebagai hamba selama 210 tahun, diseksa, dipukul dan macam-macam. Dan akhirnya Allah Ta'ala datangkan dia macam ni lah, buat jahat kat orang, Tuhan balas balik. Cara Tuhan balas tu dahsyat. Allah Ta'ala datangkan bencana yang terlalu dahsyat berupa 5 bentuk. Pertama taufan, kedua belalang, ketiga kutu, keempat katak, kelima darah. Dan benda ni bukan kata ini lain macam cerita dongeng ke apa dongeng pula. Ini disebutkan Allah surah Al-A'raf ayat 133. Al-A'raf ayat 133. Boleh cek. Tapi tu kalau nak lagi sedap, dia banyak lagi lah kisah. Limpahan katak yang banyak sangat. Maknanya istana Firaun tu penuh dengan katak lah macam tu. Katak, darah. Saya dulu orang tua saya nak kata geli tak geli katak ni. Orang tua saya dulu zaman dulu mana elektrik sangat. Betul. Jadi tengah-tengah mandi pukul 5 4 pagi macam tu lah dengan sejuk tu, dia pun tempat letak sabun. Dia pun nak ambil sabun tempat biasa. Sejuk. Dia pegang sejuk, licin. Lepas tu gosok pula tu. Gosok. Ada lembik kan. Rupanya awang tu, rupanya katak. Suluh ke bulan sikit. Oh, katak. Sorry, letak balik. Punya tu bau seko tu menjerit dah. Hari ni bayangkan banjir katak Allah Ta'ala datangkan. Ni katak kan katak biasa-biasa, ni katak racun semua. Dengan taufan, belalang, kutu, darah. Maknanya Firaun tu sebelum dia ditenggelamkan dalam laut tu, sebelum tu dia dah seolah dah diajar oleh Allah dengan macam-macam bentuk. 5 je ni. 5. Ada kalau dalam kitab Taurat dan banyak lagi kitab-kitab lain menyebutkan lebih pada tu lagi, macam-macam lagi datang. Tapi nak beritahu apa inilah bangsa jenis tu kalau tak insaf kan. Datang macam-macam bencana pun tak insaf. Lah kali Tuhan tutup riwayat dia dengan laut lemah mati habis semua. Dan bawah laut dan akhirnya peristiwa tu dirakamkan Allah dan dia juga berlaku pada 10 Muharram. Itu dia punya cerita sikit-sikit lah berkait. Sebab tu dipanggilkan bulan Allah. Dia bukanlah nak kata kerana itu dia kata bulan Allah, tapi mungkin ada sebab banyak yang sangat peristiwa. Tapi maknanya 10 Muharram tu dia ada detik yang sangat penting untuk kita semua tahu dan bila tapi yang syoknya masa Nabi tanya Bani Israel ni semua, pasal apa kalian semua puasa pada 10 Muharram ni? Lepas tu dia orang kata ini haza yaumus solih, ini hari yang bagus, hari mulia kerana Nabi kami menyelamatkan bangsa kami. Tapi the way dia cakap tu macam cari pasal tau, macam Nabi kami selamatkan kami semua. Nabi engkau faham tak? Faham. Padahal Nabi Musa tu juga Nabi kita juga. Betul. Tapi betul. Cara dia cakap tu macam lem nyombong cara penyampaian dia tu. Datuk tu sepupu ai tau. Nak sepupu you kawan ai juga. Mama. You nak lagi. Cara dia cakap tu. Maka Nabi Muhammad SAW Nabi macam jawapan macam ni Nabi tak apa minat. Kan? Padahal ni satu info menarik Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa dia ada banyak dia panggil apa chemistry persamaan. Bukan chemical chemistry. Dia ada banyak persamaan, dia ada banyak kita kata benda yang berkait rapat satu sama lain. Sebagai contoh pertama sekali Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa, kedua-duanya adalah nabi dan rasul. Yang kedua-duanya adalah nabi ulul azmi. Ulul azmi ni adalah nabi yang paling berat ujian dalam hidup. Ketiganya adalah nabi yang pengembala kambing. Dia persamaannya tu Nabi dia Musa pengembala kambing. Kedua-duanya pengembala kambing. Dan kalau orang tanya bela kambing ni ada kaitan apa-apa ke dengan pekerjaan seorang nabi? Jawapannya ya. Kalau nak jadi seorang pemimpin yang bagus adalah di kalangan orang yang pengembala kambing yang bagus. Siapa yang boleh bela kambing, dia boleh jaga orang ataupun in bracket dia boleh jadi pemimpin. Sebab kambing ni dia ada macam-macam perangai. Kan dalam banyak-banyak kelompok kambing, ada yang tergegeh, ada yang laju sangat, ada yang bising, ada yang meragam, ada yang blur. Jadi boleh uruskan sebut. Ada yang kambing lah tadi. I beli seorang pun dah cukup dah. I lain macam
Saya kambing Ustaz. Cute. Betul. Cute. Okay. Saya pun rasa kambing tu cute. Okey, tergelap besar pula ya. Jadi maknanya apa tu hikmah lah, maknanya nabi-nabi ni Allah Taala takdirkan mereka ni semua mengembala kambing. So bermula dengan kau boleh handle kambing, nanti kau boleh handle orang. Kau boleh mengendalikan manusia, boleh jadi pemimpin. Dan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa ni juga satu catatan penting kita kena tahu, kerana jasa Nabi Musa lah semayang kita tinggal 5 waktu. Allah. Yang asalnya kan 50 waktu. Kemudian Nabi Musa minta cadang supaya kurang jadi 45, 40. 9 kali Nabi naik turun menghadap bos lah, menghadap Allah Taala. Sampailah jadi kan nanti yang insya-Allah kita semua dapat masuk syurga, berpeluang jumpa dengan Nabi Musa, kena pakat-pakat ucap terima kasih. Terima kasihlah wahai Nabi Allah Musa, kerana Tuhan punya pasal kami 5 waktu lah. Kalau ikut Nabi Muhammad SAW 50 waktu. Jadi maknanya bermula pada saat tu kita pun Nabi sarankan kalau Bani Israel pun puasa, maka kita pun kena puasa juga pada 10 Muharram. Tapi untuk nak membezakan, Nabi kata kita puasa sehari sebelum 9 dan 10 Muharram. 9 dan 10 tarikh puasa yang bagus untuk membezakan kita dengan Bani Israel. Saya betul. nampak nama okey. Datuk Azli Nawawi. Oh ya, Penghijrahan ni juga secara simbolik kan Ustaz. Penghijrahan dari segi attitude umpamanya. Betul. Ulas please Ustaz. Boleh. Daripada abang Datuk Azli. Oh ya Allah, seganlah partner tanya soalan. Malu kita orang diri baik-baik. kita sendirilah. Ya betul. Penjelahan diri kita sebab ramai juga yang mengaitkan, ramai juga sebenarnya bertanya soalan sama. Betul. Berkenaan mungkin Ustaz boleh ulaskan lebih lanjut lagi. Okey. Nak berkaitkan dengan diri kita sendiri. Memang la hijrata ba'dal fath. Nabi kata tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Yang ada al-jihad wan niyah, iaitu bersungguh-sungguh dan juga niat kita. Jadi maknanya kalau sebut hijrah ni, apa jua bentuk perpindahan yang natijahnya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu aja. Maknanya kalau kita berpindah rumah, dulunya duduk di Bangi, berpindah duduk di Bukit Jelutong. Sebab apa? Sebab saya nak rumah saya lebih dekat dengan masjid, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu hijrah yang dipuji. Dia bukan hijrah yang bersifat picisan, yang biasa-biasa. Tidak. Maknanya dia sangat besar. Kalau dulunya saya semayang duduk soh belakang-belakang menyandar tiang, tidak. Saya pergi soh depan. Kalau jadi imam pun tak ada masalah. Bermula sejak Mac hari tu dah jadi imam interim. Saya tak ada masalah. So khutbah pun tak ada masalah. Okey dah. Itu maka untunglah yang berimamkan. InsyaAllah. Betul. Imam datang dekat makmum. Ya. Itu yang Salah. salahnya Ustaz. Betul. Dia datang kat ibunya, dekat isteri dia. Kan imam tu. Ya, nampak Datuk speechless nampaknya. Jadi mana? Jadi hijrah itu dia bersifat apa tahu? Berpindah, tapi macam mana pun natijahnya ialah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulunya baik, rajin pergi masjid ataupun dekati majlis ilmu, kemudian dia dah tak pergi masjid dan tak pergi majlis ilmu semua dah. Orang tanya kenapa? Aku dah berhijrah. Itu bukan hijrah. Itu dia ngundur ke belakang ataupun dia makin ceroy. Dia makin tak elok. Jadi maknanya hijrah ni bersifat berubah dan natijahnya tu adalah untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Sebenarnya banyak daripada kisah-kisah yang kita dapat pelajari kan Ustaz kan, daripada kisah yang apa yang berlaku sewaktu penjerahan Nabi daripada kota Mekah hingga ke Madinah, dan juga setiap perkara yang berlaku tersebut Ustaz, kita boleh apply pada diri kita sendiri untuk menjadikan sebagai satu panduan dan juga sebagai satu semangat kepada kita untuk menghijrahkan diri kita daripada sekarang ni untuk menjadi lebih baik. Betul. Macam kita tengok cabaran yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi sendiri diburu oleh satu orang lelaki namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni sewaktu mana puak-puak Quraisy semua buat meeting, dia orang kata begini, siapa yang boleh dapat tangkap Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad SAW, dapat tangkap Muhammad hayyan aw maitan, dead or alive, you coming with me. Itu bahasa Robocop. Dia kata, hidup atau mati, kau mesti bawa dia datang jumpa aku. Siapa boleh buat macam tu, 100 ekor unta akan menjadi jaminan. Lumayan. Ataupun maknanya tawaran hebat tu. Dalam ramai-ramai tu yang paling kita panggil apa, yang paling bersemangat sekali namanya Suraqah bin Malik.
Sebab itu ada orang kaitkan nafsu serakah. Nafsu betul. serakah maknanya dia beria-ria nak sangat tu. Dan nama dia pun Surakah. Surakah Memang bin Malik. kebetulan ke atau memang maksud Wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam. Sebab tu ada orang bahasa Melayu kita kan kadang Betul. ada yang kaitkan, mungkin ada perkaitannya. Tapi yang menariknya, dia ambil kuda yang paling 2.4 punya. Kan enjin paling power punya, kuda paling mantap, cun punya, tip top punya servis. 500 horsepower. Yes, laju. Ya. Ni ada satu Soalan, baru sebut horsepower ni. Shikin Sahari. Okay, dia kata Ustaz, kalau tak ada baby, Mhm. orang akan minta dapat baby tu satu hijrah juga ke? Macam mana? Dia tak ada anak. Oh, tapi tak ada dia anak. mendoakan pada Allah, adakah itu satu hijrah juga? Dia- Maksud dia sekarang ni berdua, lepas tu dia nak minta seorang lagi. Macam Oh, mana soalan dia tu? Ya. Ya, dia kalau nak diikutkan dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu bermula dengan niat dan kita akan dibalas, diganjari oleh Allah based on niat kita. So maknanya puan yang bertanya, maknanya dia berniat supaya aku nakkan zuriat. So dengan zuriat ini nanti jadi pejuang agama ke, memakmurkan bumi ini, ataupun jadi penyejuk mata penatih, ataupun aku dah tak ada nanti dialah yang mendoakan. Maknanya niat ke arah yang baik juga merupakan satu hijrah. Penghijrahan. Betul. Semoga terjawab soalan tadi. Okey Ustaz, ada Surakah tadi. Kisah Surakah. Ya, Surakah tadi. So dia ambil kuda yang paling laju, paling tangkas untuk nak kejar. Dia nak, sebab dia nak rebut job tu dulu. Maknanya dia tak mau orang lain dapat. Dia potong betulnya laju punya kuda. Tapi sampai satu keadaan dia dah nampak Nabi dengan juga Sayyidina Abu Bakar dengan berjalan sayup daripada jauh. Nampak dah. Berkali-kali kuda dia rebah jatuh, berdebat, terguling. Allah. Dia bangkit lagi, terguling jatuh lagi. Dan dia pun rasa pelik, ni kuda baru servis. Kan, lutut semua cantik, apa masalah ni? Kuda paling bagus tau. Ini apa masalah ni, jatuh. Sampai 3-4 kali jatuh. Surakah sendiri pun dia bangun pun jatuh juga. Dia pun jatuh. Habis Habis kalau kuda dah jatuh dengan dia jatuh sekali, dengan tokim jatuh, tuan jatuh sekali. Macam kita tuan-tuan, kita dalam hidup rasa yakin dengan kereta kita dah okey semua. Lepas tu lalu dekat Lebuh Raya Karak waktu malam. Suspend. Kereta baru servis, cantik punya servis, tiba ngak mati. Nak lampu. Apa ni? Kenapa ni? Kita akan mula rasa seram. Betul. Maknanya kereta aku dah cantik, semua dah okey, ini mesti ada sesuatu. Ada sesuatu. Jadi entity. Rupanya begitulah juga Surakah. Dia rasa aku punya kuda dah cantik, semua dah okey. Aku rasa Muhammad ni something lah. Muhammad ni ada orang jaga dia lah. Muhammad ni ada sesuatu. Akhirnya saya ringkaskan cerita, dia Islam dengan Nabi Muhammad SAW dengan begitu saja. Begitu sahaja kerana dia begitu teruja, takjub, dan Nabi pun memberikan jaminan. Adalah beberapa kata-kata Nabi pada dia, memberikan dia semangat, jaminan pada dia, dan akhirnya dia pun masuk Islam. Maknanya kita nak beritahu bahawa dakwah ini boleh berlaku di mana-mana. Dakwah kadang dia tak perlu dengar ceramah sampai sejam 2 jam. Hanya sekadar dia takjub, dia teruja pun dia boleh memeluk agama Islam dengan begitu sahaja. Alhamdulillah. Ini kita dengar ceramah secara live ni pun penghijrahan juga. Betul? Ustaz, Ya, kan? ya, Kita buat dapat benda baik. ilmu Ya, yang baik kan. Pada malam yang orang kata penuh makna ni, keberkatan ni. Ya. Okay Ustaz, saya ada satu soalan. Okey. Tapi sebelum saya tanya satu soalan daripada penonton kita, saya nak bacakan satu daripada seorang ni, FJ Walid Melaka. Okey. Dulu saya tak pernah buat online business Ustaz. Bagus. Dengan FJ Walid ini, Alhamdulillah rezeki bertambah dan saya rasakan diri saya ini lebih tenang, sabar. Sabar yang paling penting. Saya rasa ini adalah hijrah pada saya. Alhamdulillah. Ya, ini bagus, dia kongsikan apa yang dirasa penghijraan dia. Dan soalan dia pula Ustaz daripada Liza, nama dia, daripada FJ Walid Putrajaya, Selangor. Mau Ustaz, saya nak tanya, katakanlah telah berubah ataupun berhijrah, akan tetapi terkenang-kenang kisah silam. Bagaimana mengatasinya Ustaz? Macam mana tu? Terkenang-kenang walaupun kita nak berhijrah. KLMJ Ustaz. Apa tu? Kenangan lama mengusik jiwa. Mengusik jiwa. Ya. Ingat gangster apa tadi ni? Okey. Dia boleh jawab Boleh. Okey. Dia sebenarnya dalam kehidupan kita,
kita ni manusia ni, ingat kata kunci bagi seorang manusia, lupa. Tu kena ingat, lupa. Dan lupa ni pula ada dua. Okey, ingat ya, lupa ni dia ada dua. Pertama sekali, ada benda kita cuba nak ingat, asyik lupa. Sebab itu kadang ada orang password pun nombor tu tak tukar-tukar dah. Dia takut lupa. Jadi ada orang dia cuba nak hafal, asyik lupa. Nak atau tak ingat-ingat lagi. 3 ayat je pun teruk sungguh. Sejak emas itu tak ingat lagi. Teruk ada virus apa pun tak tahu. Dia pertama sekali kita ni jenis manusia lupa. Hafal asyik lupa. Yang kedua, ada benda kita cuba nak lupa, tak boleh lupa. Allah, terbalik pula. Terbalik. Dia tak boleh lupa lah. Walaupun cubalah buat terapi tu, telan semut, tak jadi. Telan semua. Kan tak boleh lupa. Betul. Tak lupa. Dia masih 40 ekor telan. Dia masih lagi tengyang-nyang ni semua. Jadi bagi saya begini. Kalau sekiranya dia tu adalah merupakan kenangan yang bersifat benda mungkar, benda tak baik, benda tak elok, ingat, dia merupakan bisikan-bisikan jahat syaitan yang mungkin dia nak membisikkan supaya kita kembali ke jalan lama kita, mungkin ke jalan silam kita dulu. Maka apa perlu dibuat? Jangan lupa ta'awuz ataupun isti'azah. Banyakkan sebut begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta berlindung pada Allah daripada syaitan yang direjam. Sebab dia akan membisikkan itu. Begini, kalau kita dalam berumah tangga, syaitan ni paling suka dia serang untuk membangkitkan 3 perkara. Dalam kita suami isteri ni kan, suami isteri siapa sini tu juga. sorry isteri sana. Suami isteri. Dan saya pun samalah, dan kita semua para penonton suami isteri. Okey. Dia ada tiga bisikan jahat syaitan dalam hidup berkeluarga. Ingat 3 perkara ya. Tolong catat, yang nonton di Facebook, IG, tolong catat. Okey, tolong please take note. Okey. Pertama sekali, syaitan dia akan membangkitkan rasa tidak bertolak ansur dalam hati pasangan. Maksudnya bila kan ada selisih faham, so dia akan bisikkan rasa tidak tolak ansur. Asyik kau je yang mengalah, kau lah pula bersuara, jantan apa kau ni, jangan tu, kau lawan balik. Auzubillah minasyaitonirrajim. Ruqyah terus. Ini praktikal terus. Nampak gayanya? Nah, ini murid yang bagus. Jadi maknanya pertama dia membangkitkan rasa supaya kan dia kata asyik kau je isteri, asyik mengalah je. Orang perempuan bukan tugas di dapur je, suami pun sama. Dia faham, dia macam nak membangkitkan benda yang begitu. Satu. Yang kedua, syaitan dia akan membisikkan kekurangan. Maknanya apa tau? Dia membangkitkan kekurangan. Kau boleh sabar dengan suami kau gitu Kalau kau kahwin dengan ex kau dulu, lagi bagus. Dia lagi penyayang, lagi caring. Faham tak? Dia membangkitkan kekurangan pada pasangan kita. Dan benda tu betul. Syaitan ni dia tak main benda, memang dia menipu, tapi benda yang bukan main-main tau. Memang betul-betul dia bangkit benda tu. Yang kedua. Dan yang ketiganya, syaitan dia akan membangkitkan ataupun dia akan membisikkan supaya lakukan kezaliman. Tampar. Kau tampar je dia. Kalau aku jadi engkau, macam tu. Tangan kau tu, kau tunjuk sikit siapa jantan dalam rumah ni. Dia membisikkan supaya lakukan kezaliman. Kau pun isteri sama, kau tunjuk sikit kau tu orang perempuan ada maruah, kau lari je, kau tinggal je dia, ramai nakkan kau. Itulah 3 bentuk bisikan. Kalau boleh kita ulang balik semula, boleh? Yang pertama tadi apa? Yang pertama, kenapa saya pun tak sebut? Saya pula. Maknanya kita kena a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia syaitan kalau kita membawang pasal dia, memanglah dia bagi kita lupa. Pertama, dia membangkitkan supaya tidak bertolak ansur. Supaya jangan kau tolak ansur. Okey, yang keduanya dia membisikkan tentang kekurangan. Okey, dia setiap pasangan kan ada kekurangan masing-masing. Itu yang dia perbesarkan. Dan yang ketiganya dia membangkitkan isu tentang apa tadi? Supaya lakukan kezaliman. Kau tinggalkanlah dia, ramai nakkan kau buatlah itu, kau pukullah dia, dan bentuk kezaliman. So bertolak ansur, kekurangan, kezaliman. Nak bagi tahu kata dia ingat. Kan? Tapi saya dah tergelak ni. Ada yang bergurau. Maknanya bergurau. Okay. Tapi saya tak ada bini, Ustaz. Lebih baik ke? Bergurau. Maknanya ya Allah. Sekali petik ramai yang nak. Itulah.
Okey, Sekali Ustaz. petik je. Ada orang mungkin jodohnya di syurga. InsyaAllah. Bidadari. Amin. Bidadari. Partner dekat situ tu. Bidadari. InsyaAllah. Tiada tolak tandingan. Ya, benar. Tapi kalau yang kat dunia ni Ustaz, dia sama bidadari, dia sama ke Ustaz? Oh, dia jadi ketua bidadari lah di Ketua? syurga nanti. Oh, dia ketua. Chief nanti. Supervisor. Chief. Ha. Chief. Chief. Jaga elok. Jaga Okey, chief. Ustaz, sekejap. Sebenarnya kan banyak sangat Ustaz soalan. Saya dah macam mana satu nak tanya kan? Okey. Tapi sebelum tu Ustaz, saya nak kongsikan bersama dengan Ustaz. Okey. Setiap live kami sebenarnya kami mengkongsikan rezeki juga. Alhamdulillah. Kita ada Bagus, rezeki bagus. macam kita akan bagi free hadiah percuma sekali FG Walid. Alhamdulillah. Sambil-sambil kita kongsi ilmu ni, kita bagi yang macam hari ni saya dapat sponsor daripada Tanah Merah. Ah. Dia Sparky, kita akan bagi kepada penonton kita. Tapi kita ada 3 set. Okey. Tapi kita kena pilih lah siapa kita nak bagi kan. Aha. Jadi mungkin Ustaz boleh tanyakan satu soalan. Okey. Jadi siapa jawab nanti, kita akan cari pemenang, kita akan bagi hadiah satu set Sparky dan juga FG FG Walid. Walid. Okey, berapa soalan tadi? Kita ada 2 soalan tapi Ustaz tanya dulu satu soalan. Satu soalan. Okey, Ustaz okey. mengutarakan satu soalan dulu Ustaz. Baik. Soalan yang pertama. Okey, ingat ya soalan pertama. Sila sebutkan. Okay. Sila sebutkan bilakah tarikh dalam bulan Muharram yang saya sebutkan tadi ni yang merupakan tarikh yang sangat penting untuk kita berpuasa. Satu tarikhnya. Okey. Bagi tahu cepat, anda akan memenangi hadiah daripada Tanah Merah berharga RM155. Dan FG Walid random saya akan bagi apa saja untuk anda. Okey. Ini sementara mereka menjawab, sementara kita cari pemenang Ustaz. Okey. Sebenarnya Ustaz, saya ada banyak soalan, bukan saya sebenarnya. Okey. Ustaz popular lah malam ni Ustaz. Ya Allah, alhamdulillah. Ramai Allah. betul respon. Itu dunia. Dunia sementara, akhirat Okey, selamanya. mungkin saya combine Fil dua dunia. soalan macam tu. Ada orang tanya Ustaz, Ya. daripada Syazwani Rahman, Okey. Ustaz saya nak tanya, dengan berkat bulan Muharram ini, Ya. adakah doa yang spesifik untuk kekal istiqomah? Oh, betul tak Ustaz? bagus. Hijrah ni nak kekal istiqomah tu. Ya. Istiqomah tu yang challenge Ustaz. Betul. Ada tak doa yang spesifik? Dalam Ustaz? hidup yang paling payah adalah istiqamah. Paling senang istirahat. Istirahat. Itu paling senang. Tapi kalau nak isteri isteri. Okey, jawab belakang. Apa ni doa ya. Doa Syazwani tadi ya. So doa sebenarnya kalau nak diikutkan tidaklah ada doa yang khusus. Macam kita baca doa akhir tahun, doa awal tahun tadi pun dah pun kita sama-sama baca. Namun kalau doa yang ringkas boleh saya kongsi untuk juga rakan-rakan yang lain. Ustaz, maaf saya minta Ya. sebelum Ustaz nak terangkan doa tersebut, apa kata Ustaz ulaskan maksud istiqomah tu sendiri. Sebab kadang-kadang dia orang ni dengar kata istiqomah tu adalah perkara yang biasa. Dengar istiqomah. Ya. Tapi ada setengah tu dia tak faham sangat maksud istiqomah sebenar tu apa sebenarnya. Ya, okey. Jadi sebelum kita nak berdoa ni, biar kita faham dulu maksud istiqomah Boleh. tersebut. Betul. Istiqomah ini ataupun kalau dalam bahasa kita konsisten lah, maknanya berterusan. Okey. Kalau kita dalam sudut ibadah, kita solat sunat duha dan kita istiqomah, artinya tiap-tiap pagi walau apa jua keadaan, sibuk, ada meeting, bertemu klien, ini temu janji aku dengan Allah, aku konsisten solat duha. Dan untuk istiqomah ni perkara paling penting saya nak bagi tahu, dia kalau beginilah nak senang faham ada 3 ringkas kan, nanti tak sebut doa pula nanti. Pertama sekali, mulakan dengan sedikit. Jangan nanti malam tahajud 20 rakaat. Malam ini saja. Tarawih. Malam esok tak buat dah. Topis tarawih tahajud ni. Itulah namanya. Jadi buat yang sikit-sikit Biar dulu. konsisten. Kan sikit-sikit kita buat kan. Mula dengan kecil. Kecil-kecil dulu. Buat 2 rakaat duha ataupun satu surah lepas tiap-tiap kali semalam ataupun sebelum tidur 10 ayat, satu muka ayat Quran. Boleh sikit-sikit. 3 kul sebelum tidur. Satu sikit-sikit. Yang kedua, mulakan dengan ahli keluarga kita dulu. Maknanya kita seru di peringkat keluarga kita dulu. Sama-sama buat. Ini sebab kenapa? Dia kekuatan tau. Malu isteri aku boleh buat, pasal aku tak buat. Ada macam tu. Jadi kekuatan istiqomah ni dia perlukan juga community sekeliling. Yang ketiganya, mulakan sekarang. Orang sembang banyak pun tak ready. Terus buat aja. Okey. So apakah doa yang saya nak kongsikan? Doanya ialah semoga beroleh 3 perkara.
Okey, apakah 3 perkara tersebut? Doanya berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Mudah, simple doa tersebut. Bermaksud Doa itu maksudnya, ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Maknanya saya kira 3 perkara tu adalah buruan kita semua. Pertama, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang boleh bawa kita ke arah kebaikan, hijrah, ilmu berniaga, marketing, semua ni ilmu yang bermanfaat. Yang keduanya, rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Rezeki tak semestinya yang kita nampak. Rezeki yang tak nampak, tidur lena, isteri yang penyayang, memahami, caring. Ya, of course lah. Okey. Dan yang ketiganya Yang ketiganya aku dah lupa apa yang ketiga. Dan amalan yang diterima. Tak guna awak amal meninggi sangat pun, tapi amalmu tidak diterima Allah. Itu yang paling kita, Allah terima amal walaupun sikit-sikit. Sikit-sikit. Jadi dari tiga perkara tadi Ustaz, boleh nak istiqamah ni. Betul. Bermula dengan kecil. Sikit-sikit. Yang kedua tadi berkomuniti. Banyak kita mulakan dengan peringkat keluarga kita dulu. Kita buat sikit-sikit kan. Ke mak ayah keluarga, tak kisah. Siapa pun boleh. Okay. Dan yang ketiga, sekarang. Sekarang pun lambat kalau ikut. Sekarang. Now. You do it now. Kan. Tadi Ustaz, saya nampak tadi ada orang kata Juali campaign, dia katalah Alhamdulillah sekarang ni kalau dulu nak dengar ceramah kena pergi masjid. So jadi dia kata terima kasih kepada kita buat live ni untuk mereka kongsikan dapat ilmu pada malam ni. Dan juga dia tanya satu soalan, iaitu macam mana Ustaz kita nak perbaiki solat kita? Betul Ustaz, saya pun kadang-kadang tercicir juga. Mana fokus tu, tanya pula duk fikir, alamak tu dah tertinggal ni. Rasa, tapi pada waktu yang sama juga mengingat, ya Allah, astaghfirullahalazim, kita nak kembali, nak memperbaiki solat kita tu. Okey, bagus. Dia apa jua dalam hidup, apa jua ilmu lah, khususnya ibadah yang kita buat. Pertama, kita mesti berguru. Dia mesti berguru. Maknanya kita, iyalah kalau secara tak langsung pun kita pun berguru juga ni. Maknanya kita belajar berhadapan. Kerana guru ni paling penting, kerana dia dapat menegur kita. Orang ahli tinju paling hebat dalam dunia, Muhammad Ali dulu kan. Orang tanya pada dia, kenapa kau punya coach tu taklah famous sangat, tapi kenapa kau ambil dia sebagai coach? Dia kata sebenarnya aku bukan nakkan dia punya hebat apa, aku nakkan teguran dia tu pada aku. Maknanya kalau kita semayang sekalipun, kalau ada orang guru yang membetulkan kita tu, itu yang paling kita nak. Yang keduanya, dalam kita nak memperbaiki ibadah kita, kita mesti kena ada buku panduan. Buku panduan. Kenapa saya kata buku panduan? Sebab saya takut kalau kita belajar ni sikit, tu sikit, ni sikit, kita tak dapat satu, dia panggil kalau orang putihnya big picture. Kita tak nampak satu gambaran yang besar. Oh, ini semayang. Sebab kalau kita ambil sikit, maka kita tak dapat satu yang betul. Maknanya ada kitab, ada buku panduan solat. Maknanya daripada niat sampai ke bagi salam. Itu bagus. Dan yang ketiganya, dalam kita solat ni, kalau tidak khusyuk, itu bukan alasan untuk kita malah nak semayang, tak khusyuk. Syaitan banyak sangat ni. Kan. Minum air zam-zam kat setong dah tak jadi lagi. Dia bukan soal itu. Dia khusyuk ni adalah proses perjalanan. Kita kita cuba dan cuba lagi dan lagi sampai kita dah tak ada lagi. InsyaAllah gitu. Kita dah benda tu wajib. Macam mana kan. Tak ada alasan untuk kita kata tak boleh khusyuk tak ada solat. Itu dah gila dah tu namanya salah Ustaz. Tak betul tu kan. Jadi perkara juga. Semua Ustaz saya nampak 3 ni penting juga. Dia tak ada kait nombor-nombor. Okey, kalau macam tu saya nak ke soalan yang ketiga lah Ustaz. Okey. 3 ni adalah soalan penutup. Jadi yang soalan kedua dah ada pemenang ke? Dah ada. Wow. Ustaz Zainal Ustaz juga tanya soalan. Sebab Ustaz memang best sangat. Saya rasa Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita dah ada Ustaz. Mungkin Ustaz bolehlah tanya soalan yang Ustaz rasa senang lah untuk mereka memenangi hadiah
yang cukup Daripada Tanah Merah. orang kata yang kita mampu bagi pada hari ini, dan Boleh. saya rasa ia cukup bermakna jugalah, bernilai. Okey. Kalau siapa yang masih ingat tadi, saya ada sebutkan bahawa syaitan dia akan merosakkan hubungan rumah tangga menerusi 3 bentuk bisikan. Apakah 3 bentuk bisikan tersebut? Bisikan. Bisikan. Ya. 3. Tapi jawab pun kena bisik. Ustaz, ya, andai katalah yang tukang nak cari pemenang pun lupa 3 bisikan tu macam mana? Tak apa, kejap lagi Ustaz bagi jawab. Ingat. Kan? Ingat. Jangan tukang mencari pemenang tu jangan tersilap langkah. Kalau tak confirm, tanya Ustaz balik. Nanti main Jangan letak. pandai-pandai. Betul. Main letak je jawapan dia nanti. jangan ya. Capture InsyaAllah. dulu kan, tunjuk saya 3 bisikan dari 3 bisikan syaitan dalam rumah tangga. dalam rumah tangga. Khususnya Okey. rumah tangga. Jadi sambil-sambil anda jawab soalan, Okey. mungkin kalau ada soalan lagi saya akan tanya, dan selalunya kita sejam, selalunya sampai pukul 10 je Ustaz. Okey. Tapi sebabkan tadi kita start pun lambat kan. Jadi lepas tu saya nampak konsisten, penonton kita pun konsisten. Alhamdulillah, terima kasih. Ada je, sentiasa ada, alhamdulillah, daripada awal sampai sekarang Tak dia sangat tidur konsisten. lagi. Ustaz. Ya. Pak Nil kata Ustaz, kalau bisikan Yusof Tayyub macam mana? Itu hanya di bulan Ramadan. Itu menandakan nak masuk Ramadan. bulan Ramadan. Keenakan kurma dari Timur Tengah. Ya, free kawan tu dapat promo ya. Itulah ayah saya nama Yusuf. Anak kami nama Yusuf juga, Zahin. Ya. Okey, sementara tu saya nak borak dengan saya nak cakap dengan Ustaz. Okey. Sebelum kita mengakhiri, kita tengah cari pemenang. Mungkinlah Ustaz nak berikan ataupun kongsikan apa-apa yang patut pada kami, nasihat untuk sempena Mahal Hijrah ni kan, tahun baru ni kan. Mungkin Ustaz boleh bagi kami tips selain daripada kita berubah sikit-sikit ni. Saya percaya sikit-sikit ni tahu Ustaz. Macam contohnya saya rasa dekat 4 tahun lebih jugalah, dekat 4 tahun 5 tahun. Saya berkahwin dengan dia 7 tahun. So mungkin dalam 5-6 tahun. 7 tahun. Lebih ya. Baru tahu. Tak sedar Ustaz. Saya rasa dekat 6 Saya tahun rasa jugalah. baru 7 bulan Ustaz. Jadi saya rasa dekat 6 tahun lah, 6 tahun kita macam saya solat duha tu ada tapi tak konsisten. So tapi bila kita cuba juga, walaupun duha tu kita 2 rakaat je kan, jadi kita konsisten kan. Yang perubahan sikit tu yang orang kata sekejap tu, dia jadi habit. Bila dah keluar rumah kan Ustaz kan, rasa macam tak duha lagi lah boleh. Kadang-kadang saya yang perempuan ni lagilah kadang-kadang dah make up kan. Allah, dugaan apa pula ni kan. Tapi cakap, kalau aku gerak ni, padahal bukan wajib. Itu bukan solat, itu sunat kan. Macam tak kena. Macam Dia dah jadi macam wajib pula. Kau ni betul-betul nak buat ke tak? Maksud saya, bila yang sikit tu kita buat hari-hari kan, bila nak tinggalkan tu rasa macam tak boleh keluar, tak boleh. Sanggup lantaklah make up. Tapi masa sambil ambil wudu tu, ya Allah ya Tuhanku, biarlah sentiasa berseri jugalah walaupun make up dah bercampur kan. Tapi itulah yang saya setuju sangat. Memang saya nak kongsikan ni, maksud saya nak cuba juga dengan tahajud. Itu yang saya masih lagi tak sempurna dekat situ. Sebab tak konsisten macam mana kita buat duha. InsyaAllah suami ada. Jadi insyaAllah itulah saya nak katakan Suami kepada tak anda sampai juga. hati Ambil kadang. botol sejuk ni letak di pipi. Tak Terus sampai bangun. hati. Tak sampai hati nak kejut. Sebab nampak. kita faham. Bila dia tidur tu kan, kita tengok alah sedapnya dia tidur kan. Tak apalah. Tapi satu saya nak puji Ustaz. Ya. Bab dia mengaji Ustaz. Dia mula sikit sekarang dah bermuka-muka dah Ustaz. Dah jadi konsisten pula. Jadi, nampak tengok dia, bagus dia sekarang. Lepas solat dia buka, dia mengaji konsisten. Sebab saya berapa banyak dia mengaji tu tak penting bagi saya. Bagi saya konsistensi, istiqamah tu. Jadi itu yang saya cakap tadi tu. Maknanya lepas berubah sikit-sikit. Yang keduanya di peringkat keluarga. Maknanya macam saya sebut tadi kita tengok anak kita berubah, isteri kita berubah. So dia mendorong kita untuk juga turut sama. Betul. Dalam istiqamah tu. Sebab kita tak pandai. Jadi saya memang berguru. Saya ada ustazah. Sama Saya ada ustazah. Memang setiap hari Sabtu Ahad, kalau ustazah saya dengar, saya syukur sangat saya dapat ustazah yang
tegas. Caring. Dia tak ada Oh, diskaun. tegas. Dia tak ada diskaun. Dia tak kira kita ni siapa. Jadi dia yalah kita belajarlah tajwid daripada kosong, daripada kita nak faham semua tu kan. Jadi itu yang penghijrahan yang saya sedang lakukan dan saya harap mana tahu saya doa sangat dekat Allah, semoga satu hari nanti saya dapatlah pergi umrah bersama ustazah saya ke Katam dekat depan Kaabah. Itu adalah impian saya. Itu adalah impian saya, insya-Allah. Amin. Kalau ustazah dengar, itulah sebenarnya niat saya yang saya doakan pernah ada dalam hati saya lah, insya-Allah. Jadi ustaz, Ada. Ada lagi. biar. Soalan lagi. Okay. Audience tanya, macam mana kalau kita dah bertaubat daripada buat kesilapan tu, lepas tu kita buat lagi kesilapan tu, lepas tu kita bertaubat juga, lepas tu kita buat lagi, kita bertaubat lagi. Ini Kesilapan yang sama. bab kata satu presiden ni ustaz. Satu presiden satu negara ni lah. Okey. Enggak apa-apa, bisa tobat. Bisa tobat. Ingat mati, ingat sakit. Okey, bagus soalan. Dia soalan ni sebenarnya pernah dah ditanyakan dulu lagi zaman Nabi Muhammad SAW, berkait tentang bagaimana kalau keadaan di mana saya ni dah tobat, dah terlanjur buat benda tak elok, lepas tu saya tobat, tu kena saya mengulang lagi, kemudian saya buat lagi dan saya tobat lagi. Jadi macam mana? Adakah Allah Ta'ala ni seolah-olah pandang saya ni seorang yang main-main dengan taubat ni atau macam mana? Gini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selagi mana hambanya itu tiap kali bila dia fa'alu fahishatan au zalamu, dia melakukan kezaliman, dia buat perkara-perkara mungkar dan dia terus bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selagi itulah Allah akan ampunkan dia. Hebat Allah Ta'ala ni, Datuk Latin. Kalau kita tengok Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala Ghafurun Rahim tau. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita dalam hidup kita bisa. Ya, kita bukan bisa ular. Kita boleh memaafkan orang. Tapi kalau menyayangi orang tu belum tentu. Aku boleh maafkan kau pun besar rahmat. So sayang pula. Mimpi lain tahun. Sungguh. Tapi Allah Ta'ala mampu untuk dia ampunkan hambanya itu, dan dia boleh menyayangi hamba tu balik. Dengan tak semayang subuhnya, dengan buat benda tak eloknya, zalimnya. Lepas tu kawan tu menangis-nangis, rayu minta ampun. Okey. Bagi balik rezeki, bagi balik kebaikan dalam hidup, bagi pula keberkatan. Allah Maha Penyayang. Artinya apa? Selagi ada niat untuk taubat dan taubat, teruskan. Jadi yang paling kita risaunya ialah meninggal dalam keadaan tidak sempat taubat. Itu yang paling kita takut. Kan? So maknanya kalau orang yang berasyik berdolak dalik dengan taubat maksiat. Taubat maksiat ni saya nak pesan satu benda lah. Kematian itu boleh datang pada bila-bila masa. Hatta ramai guru-guru kami, ada ustaz saya tengah khutbah ittaqullah atas mimbar, gedebung jatuh di Kedah sana. Tu guru saya tu. Tengah berkhutbah meninggal dunia. Jadi maknanya kalau dia meninggal dalam keadaan baik lah, tengah hari Jumaatnya, tengah khutbahnya, tengah menyampaikan atas mimbar pula. Jadi bagi saya begini, setiap masa tu adalah minit-minit terakhir kita. Kita belum pasti dan belum jamin subuh esok milik kita atau tidak. Jadi malam ini, bagi mana-mana yang mungkin ada salah faham, pergeseran antara adik-beradik, suami isteri, bermaaf-maafanlah. Tidak tunggu hari raya. Ikhlaskan hati, mohon kemaafan, leburlah dosa ditapak. Macam video klip saya nyanyi lah. Apa tu ada pula model. Saya rasa ini satu gabungan yang sangat ideal. Yang jarang berlaku sekali. Pak Nel lah. Pak Nel masih tengok lagi ke? Maaflah Ustaz kan. Ustaz saja nak ada perkongsian daripada Ustaz Fakrul. Pergi NIC Ustaz. Dia kata sebenarnya kan kadang-kadang manusia takutkan apa nama tu dia panggil hausutan syaitan. Apa yang kita sepatutnya takutkan lagi Ustaz, apabila Allah menguji kita dengan istidraj. Istidraj, betul. Di mana kita tak sedar pun sebenarnya. Itu lebih menakutkan. Ya, betul. Kita rasa macam rezeki banyak sedangkan kita dalam keadaan yang tu tak elok lah cerita. Ya, betul. Dia senang je. Istidraj ni maknanya suatu nikmat yang Tuhan bagi, tapi dengan nikmat tu kita sebenarnya makin lalai, makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan-kawan FG Walid ataupun siapa-siapalah yang ada perniagaan ke apa,
Kalau nak tahu anda ini tidak termasuk dalam istidraj ataupun tidak, senang saja. Setiap nikmat, keuntungan, apa jua yang anda dapat, itu semakin lama semakin menyebabkan anda dekat diri pada Allah, dan dengan manusia pun semakin baik. Maka itu rezeki yang berkat. Tapi dengan kejayaan, kemasyhuran, kehebatan anda tu rupanya makin jauh daripada semayang, jauh daripada tak tahu pertengkaran yang besar-besar sampai jauh pada Tuhan. Mungkin itu istidraj. Ada setengah tempat kata istinja teruk. Istinja, aduh. Itu lain. Istidraj. Hablum minallah, hablum minan nas. Ya benar. Oh masya-Allah. Banyak makan kurma ni punya harap. Alhamdulillah Ustaz. Sebut orang. Saya Saya tak nak ambil masa Ustaz daripada tadi dalam live dekat RTM. Alhamdulillah. Datang sini lagi live. Ya, hidup mesti ada live. Ya. Hidup mesti ada live. Yes. Jadi ni dapat lagi. Alright, sebelum kita tinggalkan live kita untuk live ni, bukan hidup kita ni kan. Saya nak umumkan 3 pemenang tadi yang bertuah memenangi hadiah daripada Tanah Merah Sparkit yang berharga RM195 dan juga hadiah random daripada FG Walid, iaitu untuk salam pertama pemenangnya adalah Azian_Ian. Ya, tahniah, alhamdulillah. Sekali lagi pemenang pertama Azian_Ian. Kejap lagi kami akan DM anda. Dan kedua adalah Ikahmat Syam. Tu dia. Istiqomah. Awak ni Ikahmat Syam. Dia campur nama suami dia kot. Kalau saya baca Ikahmat Syam. Syam. Ya. Pemenang ketiga adalah Atirah Lani. Dia Lani terus berubah. Itu Lani. Dia Lani terus berubah. So tahniah kepada semua pemenang. Tahniah. Semoga hadiah ini sedikit sebanyak dapat menceriakan anda. Terima kasih sebab tengok live kami. Okey. Saya rasa banyak lagi ustaz. Saya rasa orang sayang ustaz ni tak bagi balik kan. Sebenarnya ustaz, saya nak kongsikan. Sebenarnya live kami ni setiap minggu ustaz. Setiap minggu pada malam Jumaat. Okay. Tapi memandangkan besok adalah public holiday. Cuti awal Muharram. Jadi kita anjakkan sehari awal, hari Rabu. Sama juga dengan 2 minggu lepas. Waktu itu kami bersama Datuk Dr. Izhar. Okay. Masa tu pun kita menganjakkan sehari awal kerana hari Khamis public holiday. Jadi sebenarnya live kami ni setiap hari Khamis, malam Jumaat. Jangan lupa. Pak Nik kata masih ingat lagi Pak Nik. Ada lagi. Urgent betul soalan dia, kita dengar. Aina Yazrin. Tapi tak ada hadiah kan? Okey. Tak ada hadiah. Okey, dia tanya, kalau suami isteri PJJ, boleh ustaz huraikan dari segi tanggungjawab suami dan isteri dalam keluarga? Ya. Tanggungjawab zahir dan batin ustaz. Dia bagi saya begini, secara pengalaman peribadi tidak ada, tapi pengalaman kawan-kawan yang berhadapan dengan situasi ini ramai. Saya lihat apa yang berlakunya ialah kebanyakan daripada suami isteri atau pasangan yang nak PJJ ni, pertama sekali perlu ada perancangan yang betul. Perancangan yang betul-betul rapi di peringkat awal. Maknanya kan nanti bila kita dah berjauhan ni, Hani apa tak panggil anak sayang, kita bila berjauhan nanti sayang, okey. So macam mana dari sudut anak kita sekolah macam mana, lepas tu pula duit macam mana, makan pakai semua, kalau in case jadi apa-apa bagaimana kita nak settle ni. Benda tu perancangan mesti pertama sekali, ingat benda tu, okey. Yang keduanya ialah kena stay connected selalu, kena selalu berhubung. Stay connected. Kena selalu, bukan stay at home saja, kena selalu berhubung. Berhubung ni maknanya dalam arti kata kalau boleh menghadap muka ke telefon tu mesti selalu. Dia sebab bagi seorang suami tanggungjawabnya begitu besar terhadap keluarga. Ada 7 yang Imam Nawawi sebut, tapi yang paling asas sekali antaranya makanan, pakaian, perlindungan, tempat tinggal, bahan ataupun alat untuk masak, kemudian alat pembersih badan, kemudian pembantu rumah jika mampu.
Jadi kalau berjauhan sekalipun, adakah semua benda ini mampu anda penuhi? Jika tidak, anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Gitu. Jadi tolonglah ya, tolong please and please. Maknanya rancang dengan rapi sekali benda ni semua, supaya keadaan ni kan nanti bila in case berlaku, apa kita punya plan kita, perancangan kita. Kalau anak demam, anak tak sihat, tiba perlukan duit, macam mana nak transfer duit ke, apa kaedahnya tu perlu dirancang dan sentiasa berhubung dan saling percaya, mempercayai lah satu sama lain. Okey. Hubungan tu sangat penting, Ustaz. Betul. Saya rasa kalau kita tanya soalan ni memang sampai ke sudah lah Ustaz kan. Alhamdulillah. Tapi saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Alhamdulillah. Sebab Ustaz sudi jawab banyak soalan yang Ustaz sudi jawab, dan juga sudi telajak masa. Dengan telajak masa ini adalah pertama kali saya buat live lama Ustaz. Dia panggil apa lama. ni kalau dekat sini? Dia panggil apa? Sejam Right. Dia panggil apa time ni? Overrun. Overrun. Tapi saya tahu mungkin ramai yang dah seronok. Kalau kita ada rezeki, insyaAllah kita bersama dengan Ustaz Ilyas. Amin, lagi. insyaAllah. Kalau Ustaz studi InsyaAllah. Sejuk je. Test dulu, test. Ini Masih untuk Ustaz, sejuk. jangan Terima kasih. Terima kasih. Okay, tak jawab soalan pun kita dapat. Macam pegang award lah, Ustaz. Mesti setiap ni semua anugerah. You all nak Ustaz Ilyas lagi tak kalau nak live? Kalau you all nak, insyaAllah dia rezeki. Ini semua jaga hati. Jaga hati Ustaz. Okey Ustaz, saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah. Salam Mahal Hijrah. Alhamdulillah, salam Mahal Hijrah juga. Terima kasih atas segala perkongsian ilmu yang Ustaz bagi pada malam ni. Orang kata ilmu yang ini juga adalah ilmu untuk penghijraan untuk kami semua. Amin. Dan semoga kita terus istiqamah dan apa orang kata saya rasa saya faham Ustaz dengan anak-anak kecil dengan isteri tersayang sangguplah datang ke sana ke sini bersama. Itu adalah saya harap segala pengorbanan Ustaz ni dibalas dengan itulah semua dibalas dengan baik, rezeki yang indah untuk Ustaz daripada Allah SWT. Alhamdulillah. Amin. Itu je. Okay. So sekian, terima kasih. Ada apa-apa lagi? Tak ada Okey, apa tak ada. dah. Habis dah. Okey, daripada saya juga salam Mahal Hijrah buat semua rakan-rakan penonton. Mari kita sokong produk Muslim kita, insya-Allah. Okey, doa. Doa untuk kami Ustaz. Ya. Bagus tadi kita jadi host. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan segala salah dan silap, kekurangan, keterlanjuran sepanjang majlis ini berlangsung ya Allah. Ya Allah, kau berkatilah setiap apa yang kami usahakan ini ya Allah, hanya sahanya untuk mendapat redha-Mu dan untuk manfaat seluruh umat manusia ya Allah. Ya Allah, andai kata kami meninggal dunia dalam masa terdekat ini ya Allah, jadikanlah segala amal buat kami ini ya Allah sebagai amal soleh kami, walaupun kami tidak mampu sehebat ulama-ulama yang lain, namun segala kerja buat kami ini nilailah ia ya Allah sebagai amal soleh kami yang setanding juga dengan amal-amal mereka yang kau sayangi ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami dan sahabat-sahabat kami kekuatan untuk istiqamah, untuk senantiasa teguh atas jalan agama-Mu ya Allah, walau diuji dengan pelbagai bisikan jahat di kiri dan kanan kami ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Okey, jadi setakat di sini sahaja daripada kami, daripada Zafar Trade, daripada FG Walid. Okey, sehingga kita bertemu lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Mahal Hijrah. Hijrah itu perjuangan. Ustaz dulu, macam ni Ustaz? Satu Muharram detik permulaan penghijrahan Nabi dan umat Islam. Mekah ke kota Madinah, atas teguh kaum muhajirin dan ansar bersatu. Tak ingat kuat lah. Rela berkorban harta dan nyawa. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.